bersama-sama mereka yang memperjuangkan Islam. Jadi tidak sekali wadah cukup jauhkan daripada Quran. Assalamualaikum. Saya mewakili kumpulan 7. Sekarang ini saya sedang berada di sebuah ma'had untuk mengkaji asal-usul tulisan Jawi. Di belakang saya ini merupakan salah satu sebuah ma'had tahfiz yang bernama Tafaqquh Fiddin, untuk tempat kami mengkaji asal-usul tulisan Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya yang pertama mengenai tulisan Jawi adalah di mana datangnya asal-usul tulisan Jawi itu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua salam ya. Okey. Tulisan Jawi seperti kita sedia maklum, ia adalah daripada asal-usulnya pada Al-Quran kan. Sebagai bahasa dia, dan daripada Al-Quran Al-Karim itulah yang mana untuk kita nak mendalami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditabalkan menjadi rasul pada tahun berapa? Nabi tabal dia rasul. 1000 apa? 1400. Rasulullah ditabalkan menjadi rasul. Okey. Kemudian diturunkan ayat Al-Quran yang pertama. Maka mula itulah proses, iaitu Al-Quran Al-Karim yang mana disebarkan dengan bahasa Al-Quran Al-Karim yang penuh dengan keberkatan. Dengan penuh keberkatan, kalau kita lihat, iaitu Al-Quran ini dimulakan tulisannya dengan bermula sebelah kanan, iaitu tulisan yang berkat. Okey. Kemudian daripada situlah akan dibawa turun sampailah ke negara Malaysia Nusantara kita ni, di Indonesia, di Malaysia, dan Malaysia itu termasuklah apa nama Sabah Sarawak, Patani, dan Brunei. Brunei adalah sebahagian daripada Borneo. Di Borneo ni Sabah Sarawak Brunei, tapi sekarang Brunei PLG. Okey, itu sedikit asal usul tulisan Jawi. Dan dia datang ke Nusantara kita ni sekitar tahun 1300, dan mula dia masuk iaitu di Palembang, Indonesia. Di Palembang, Indonesia, dan di antara ulama yang terkenal di Palembang, Indonesia adalah Syekh Abdul Samad Al-Filimbani, rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang sangat diberkati, yang sangat hebat ilmu dia, dan dia memperjuangkan tulisan Jawi. Syekh Abdul Samad ini yang mana ayah dia asal orang Kedah. Ayah dia orang Kedah, dan ayah dia ni kahwin dua, seorang mak dia Kedah, seorang mak dia di Indonesia. Jadi Syekh Abdul Samad Palembang daripada Indonesia, dan dia sangat-sangat alim. Kemudian dia nak meneruskan iaitu pengajian dia, walaupun masa tu dia sangat alim dah, pengajian ke tempat datang asal usulnya tulisan Jawi, iaitu Mekah. Masa tu nak pergi mengaji di Mekah, kapal yang ada hanya kapal milik Belanda, sebab masa tu kan Belanda yang awal yang jajah Indun. Jadi nak naik ke Belanda kan kafir. Dia tak sumbang langsung kepada kafir, sebab tu adalah berkat. Dia akhirnya dia buat kapal sendiri. Dia terbang balak, dia buat perahu sendiri, dan dia berlayar daripada Palembang, Indonesia, tempat datangnya tulisan Jawi itu. Dia kata macam mana tulisan Jawi boleh sampai ke Palembang, mesti dia juga boleh sampai ke Makkah Mukarramah. Dan dia berlayar dengan perahu yang dia buat sendiri itu, melintasi lautan Hindi sampai ke Makkah. Dan dia ada di sana, dia ada banyak menulis kitab Jawi. Antara kitab Jawi dia yang masyhur, kitab tasawuf, iaitu kitab Hidayatus Salikin dan kitab Sirrus Salikin. Di situ yang mana alhamdulillah ada perkembangan tulisan Jawi, yang mana Melayu hebat pada Jawinya. Okey. Kemudian bila dia masuk daripada universiti itu, kemudian dia melangkah masuk ke Kedah. Bila masuk Kedah tak ada pondok, maka tulisan Jawi agak kurang di situ. Maka dia mula buka pondok, buat pusat pengajian di Tikar Batu. Tikar Batu setengah sebut, kalau kita tanya orang Tikar Batu ni,
Dia kata area Masjid Parang Temusu. Itu di antara tempat yang dia singgah dan dia berpondok. Kemudian dia terus pergi ke Kuala Kedah dan pergi sampai ke sepadan Kedah, Thailand dan bertarung sehingga akhirnya dia ditawan oleh tentera Siam demi pertahankan Islam. Tawan tentera Siam, kemudian pula akhirnya dia di sula sebab bunuh tak masuk, tikam tak masuk, dia disula, kemudian mereka kat kepala dia. Dan dikebumikan jasad Syekh Abdul Samad Palembang di kampung Bantrak dalam wilayah Chenak, dalam wilayah Tanjung Songkla dalam daerah Chenak, Thailand, dan semadi di kampung Trak tu jasad tanpa kepala Syekh Abdul Samad Palembang. Sampai hari ini masih ada kubur dia. Itu di antara asal usul daripada Mekah sampai ke Palembang, masuk ke Indonesia, masuk ke Malaysia, Brunei. Soalan yang kedua, menurut Ustaz, kepentingan tulisan Jawi pada zaman moden. Okey, sangat-sangat penting. Sebab Jawi ini bukan sekadar kita hanya sekadar mengetahui kenal bahasa kita dan tulisan kita, tetapi dia adalah kesinambungan dengan Al-Quranul Karim. Okey, bisa mendengar dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim, orang nak reti Quran, reti Jawi. Reti Jawi insya-Allah dia akan ke arah Quran. Sebab itulah yang mana kalau orang kata nak hapuskan Islam, kena hapuskan Quran. Kalau di tempat kita ni nak hapuskan Quran, hapuskan tulisan Jawi. Ini akhir zaman yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yushiku ayyati 'alan nasi zamanun, akan hampir tiba satu masa di atas umat aku, la yabqa minal islam illa ismu, tak kekal pada Islam hanya pada nama, wala yabqa minal Quran illa rasmu, tak kekal pada Quran hanya tinggal tulisan, orang tak baca. Sebab apa? Sebab tak pandai Jawi. Sebab tu kepentingan Jawi perlu kita kena kembali balik. Memang sangat-sangat penting. Musnahnya tulisan Jawi, maka orang akan buka Quran. Sebab tu zaman terakhir kita ni sangat-sangat penting dengan Al-Quran Karim. Satu lagi panjang lagi nak sebut tu, insya-Allah nanti untuk kesimpulan tu. Okey. Next. Soalan yang ketiga, kenapa tulisan Jawi diwujudkan? Tulisan Jawi diwujudkan kerana dibawa, nak sebut tadi dah, bawa daripada ke sana dan sampai ke sini sampai ke Malaysia kita ni, di antara digunakan sebagai untuk orang memahamkan Islam. Lebih mudah faham Islam dengan tulisan Jawi. Faham Islam dengan faham Quran. Quran juga dalam bahasa tulisan-tulisan Jawi, cuma dia ditambah 6 huruf. Maka itu iaitu huruf yang mana yang digunakan. Maka tulisan Jawi untuk nak mudahkan Quran, orang dakwah daripada Arab datang ke sini dan mereka memudahkan untuk nak bagi faham Islam dengan Quran. Sebab kalau kata kita nak faham Islam dengan bahasa Rumi memang agak susah. Contoh pada hari ini ada Al-Quran tulis bahasa Rumi, Yasin, dia bisa tak betul. Nah ni kalau kata kita nak tengok hari ni, kalau di Sabah masih banyak. Ada orang Sabah kan? Tak ada. Banyak Kelantan. Kelantan alhamdulillah di antara tulisan yang mengamalkan tulisan Jawi di Malaysia. Nah Indonesia kita Kelantan alhamdulillah, Kedah kurang. Kelantan di antara yang masih mengekalkan. Sebab tu Kelantan dipanggilkan sebagai Serambi Mekah. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته